Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, petang ni kita santai je lah. Kita santai saja. Petang ni kita nak share tentang 4 kunci menjaga hati. Okey. 4 kunci menjaga hati ni Aina ambil daripada apa yang Aina nak kongsi ni. Aina ambil daripada sebuah buku motivasi, ubat hati daripada Ustazah Siti Nurbahiyah Mahmud. Jadi sahabat-sahabat boleh boleh dapatkan buku ni. Tapi sebenarnya buku ni dah lama sebenarnya. Buku ubat hati ni sangat-sangat di penceritaan buku ni. Sorry. Okey, sorry tak dengar. Okey, terima kasih si Dayat bagi tahu. Okey, ini adalah buku ubat hati yang Aina akan kongsikan. Aina akan kongsikan tentang 4 kunci untuk menjaga hati. Okey, kita teruskanlah. Kalau buku ni sebenarnya dia by bab. Dia ada by bab, daripada bab 1 hingga bab 7. Dan dia menceritakan tentang, kalau kita tengok kandungan buku dia adalah mengenai dia mengenai ni, peranan hati, jenis-jenis hati. So apa lagi? Kita ada racun hati, tanda hati sakit, tips mengubah hati dan tips untuk menghidupkan hati. Okay, sekarang ni Aina nak share bab 7, tips 4 kunci untuk kita menjaga hati. Okey, yang pertama ialah kita menjaga perut. Okey, pertama kita menjaga perut. Yang kedua kita menjaga mata, yang ketiga kita menjaga kemaluan, dan juga yang keempat kita menjaga lidah kita. Okey. Kita tengok huraian bagaimana kita nak jaga hati kita melalui menjaga perut. Yang pertama tadi menjaga perut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okey, kita makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya kita makan bila lapar je, jangan terlalu kenyang sangat. Dan kalau Aina ada dengar lah satu ceramah daripada Ustaz Aina tak ingat Ustaz apa, tapi dekat radio Manis FM pernah menceritakan kalau kita nak makan ni, sebenarnya dalam perut kita sebenarnya ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian yang memerlukan untuk, maksudnya bila kita jaga 3 bahagian ni, jadi pemakanan kita, perut kita pun terjaga, pencernaan kita juga terjaga. Okey, yang pertama 3 bahagian tu adalah kita kena spacekan untuk makanan satu bahagian. Yang kedua, bahagian yang kedua adalah untuk air, dan yang ketiga untuk angin. Bila kita ada space perut 3 bahagian ni, jadi kita tak ada lah istilah so'oh ataupun istilah yang terlalu kenyang. Kalau Kelantan panggil so'oh lah. Gitu. Waalaikumsalam Nur Hafizah Zahira. Hai Huda ni dropship Lidana ke leader shoe. Okey, dan macam mana kita nak jaga perut juga? Kita kena jaga perut ialah kita dengan memperbanyakkan puasa sunat. Jadi bila kita berpuasa sunat, automatiklah kita boleh jaga perut kita sebenarnya. Untuk bila kita jaga perut, kita boleh jaga hati kita. Okay. Lepas tu kita makan makanan yang halal sahaja. Kita yakin makanan tu betul-betul halal, barulah kita makan. Gitu. Kalau kita rasa syubhah, kita elakkan. Lagi seterusnya tadi, ambil perhatian kesusahan jiran lah. Kita ni kalau kita nak jaga perut kita sekalipun, kita kena jaga jugalah perut jera-jera kita. Tambah-tambah sekarang ni musim KP. So kita kena makan makanan yang berkualiti. Okey, bila kita makan makanan yang berkualiti, automatiklah otak sihat, badan cerdas, hati pun
terdidik dengan perkara daripada makanan-makanan halal tadi. Okey, seterusnya yang seterusnya kita banyakkan minum air kosong. Kedua adalah menjaga mata. Kita jaga mata. Macam mana kita nak jaga mata kita? Kita jaga mata kita bila kita guna mata kita untuk melihat kebesaran Allah dan kemudahan harian seperti mencari jalan dan sebagainya. Maksudnya kita guna mata ni betul-betul pada jalan Allah lah. Betul-betul benda-benda yang boleh mendapatkan pahala buat kita juga sebenarnya. Contoh tadilah macam kita melihat kebesaran Allah. Kita tengok kita tengok langit, kita tengok tasik, kita tengok sawah, kita tengoklah apa-apa yang boleh mendekatkan kita kepada Allah sebenarnya. Okey, lepas tu dan elakkan mata kita melihat yang haram. Elakkan melihat mata kita melihat yang haram. Contohnya kita tertengok aurat orang lain ke, kita tertengok yalah benda-benda yang kalau mungkin dalam scene dalam cerita-cerita dekat cerita Netflix ke mungkin ada adegan yang kita tak patut tengok, jadi kita kena jagalah mata kita. Dan kita jaga juga kesihatan mata kita. Dan kita jaga kesihatan mata kita lah. Bila kita jaga kesihatan mata kita ni, Allah, automatik kita akan jadi macam bila kita jaga mata, kita akan jaga hati. Bila kita jaga hati, jadi semuanya mungkin akan smooth je lah macam tu. Lepas tu kita kena banyakkan membaca Al-Quran. Bila kita selalu tengok bila mata kita ni selalu tengok Al-Quran, kadang-kadang bila kita solat pun, bila kita baca sesuatu surah tu pun, kita dah boleh bayangkan dah baik-baik huruf yang kita baca dalam solat kita tu. Sebab tu kita kena banyakkan juga membaca Al-Quran, banyakkan tengok Al-Quran. Sebab automatik yang bila kita baca, kita solat apa semua tu, kita dah boleh bayangkan baik-baik surah tu, baik-baik ayat Al-Quran tu. Gitu. Lepas tu kita nak jaga mata kita juga adalah dengan memakai celak. Kita pakai celak mata. Memakai celak ni adalah sunnah Rasulullah SAW juga. Okey, yang seterusnya yang ketiga kita menjaga kemaluan. Kita menjaga kemaluan kita. Okey, macam mana kita nak jaga kemaluan kita? Kunci menjaga hati tadi, kita nak jaga hati adalah dengan menjaga kemaluan kita juga. Kita nak jaga kemaluan macam mana? Kita segera berkahwin. Kita segerakan perkahwinan selagi mampu, dan kalau kita rasa kita dah bersedia, boleh segera berkahwin. Kan ada hukum-hukum yang wajib berkahwin tu kan. Ada hukum wajib, makruh, sunat dan sebagainya tu. Jadi kita cuba untuk segerakan perkahwinan tu selagi mampu. Okey, yang seterusnya kita mengelakkan tempat-tempat maksiat. Okey, kita mengelakkan tempat-tempat maksiat dan kita elakkan pergaulan dengan yang bukan mahram. Okey, sahabat-sahabat dengar ke suara Aina? Okay, harap sahabat-sahabat dengar. Okay, lepas tu kita kena jaga kesihatan dan kebersihan kemaluan kita, dan kita kena bercita-cita untuk mempunyai anak yang ramai. Okay, maksudnya kat sini bila kita jaga kemaluan kita, automatiklah kita akan terjagalah hati kita juga. Bila kita menjaga kemaluan, bila kita jaga kemaluan maksudnya kita menahan hawa nafsu juga. Kita menahan hawa, kita jaga kesihatan dan kebersihan kemaluan kita. Sebab itu adalah satu proses ataupun bila kita jaga anggota-anggota kita, daripada situlah kita sebenarnya boleh jaga hati kita juga sebenarnya, dan dapat membersihkan hati. Bila kita disiplin jaga kebersihan, jaga kesihatan kita, automatiklah kita akan smooth je lah kita punya perjalanan hati. Gitu. Okey, yang keempat adalah menjaga lidah. Okey, yang keempat kita menjaga lidah. Kita gunakan lidah kita untuk berdakwah. Contoh macam sekarang lah,
contoh macam sekarang kita gunakan platform live dan kita cakap untuk kita gunakan lidah kita untuk berdakwah, untuk kita share kebaikan-kebaikan ataupun motivasi-motivasi, ataupun sebenarnya kita gunakan lidah kita ni untuk dakwah atau untuk nasihat kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Lepas tu kita jangan sakitkan hati dan kawan dan juga jiran kita dengan lidah kita. Jadi 4 kunci menjaga hati tadi, kita jaga lidah tu maksudnya kita jaga hati dan perasaan orang lain. Kita jangan guna lidah kita untuk sakiti orang lain. Macam tu. Dan lepas tu kita kena selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita selalu jaga lidah kita selalu tasbih kepada Allah SWT, kita selalu berselawat, automatik sebenarnya dapat menyucikan hati kita. Dan kita kena selalu juga membaca Al-Quran. Kalau kita ni kalau lama-lama tak baca Al-Quran, kita akan jadi kadang-kadang kita dah tak ingat dah. Mungkin kita dah tak ingat dah hukum-hukum tajwid yang kita selalu baca. Mungkin kita tak nak dakwah dengan media sosial, IG kita post boleh kena. Betul Kak Ayu, kalau nak dakwah dekat media sosial, IG kita post boleh. Kita boleh guna medium IG, kita guna media Facebook untuk kita post. Kita boleh buat video untuk menarik perhatian, untuk tengok kita punya konten untuk berdakwah, macam tu. Okey, yang seterusnya kita elak macam tadi, kita selalu membaca Al-Quran. Kita jaga lidah kita dengan selalu membaca Al-Quran. Bila lidah kita terlatih dengan bacaan Al-Quran, jadi automatik kita dapat melancarkan juga kita punya bacaan Al-Quran tu. Biarkan seterusnya kita elakkan mengumpat, memfitnah dan mencaci. Yang ni semua tahulah. Kalau kita ni, lidah kita ni asyik duduk mengumpat, asyik duduk mencaci orang, memaki orang, duduk fitnah orang. Lepas tu kalau lidah kita ni juga asyik duduk melatah. Orang kata melatah perkara yang bila lidah kita dah terbiasa dengan perkara-perkara buruk. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita melatah pun jadi macam terkeluar perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi bila kita selalu jaga lidah kita dengan kita berzikir ke, kita berselawat ke, automatik ke bila kita contohlah terjatuh ke apa ke, kita dah terbiasa dengan sebut Allah ke, macam tu. Terjatuh apa kita sebut Allah, terjatuh apa kita sebut, apa-apa yang terjadi pun kita sebut Allah, kita sebut selalu kita selawat. Okay, yang seterusnya kita menjaga kebersihan dan kesihatan mulut, gusi dan juga gigi kita. Itu salah satu cara lah untuk kita menjaga lidah kita jaga kebersihan dan kesihatan mulut, gusi dan gigi kita. Jadi bila kita jaga gigi dan juga gusi kita secara sihat, jadi automatik lah kita akan jagalah kesihatan lidah kita juga. Okey, kita ada lagi 6 minit. Okey, sahabat-sahabat semua okey ke? Dengar ke suara Aina? Hai Kak Yana Azmi. Hai Noraina. Aina rasa ni kebanyakan ni daripada dropship leader hebat ni. Okey, alhamdulillah. Okey, selesai untuk sharing Aina tadi tentang 4 kunci menjaga hati. Yang pertama tadi adalah kita menjaga perut kita, yang kedua kita menjaga mata kita, yang ketiga kita menjaga kemaluan kita, dan seterusnya kita menjaga lidah kita. Okey, sebelum Aina mengakhiri live pada petang ni, Aina nak share lah antara doa-doa pilihan untuk mengubat hati kita. Antara doa-doa pilihan untuk menjadi pengubat hati yang kita perlu baca, yang kita perlu lazimi selepas daripada solat fardu. Contohnya Allahumma ya musarrifal qulub sarrifal qulubana ala ta'ati, yang bermaksud ya Allah Tuhan yang menunjukkan hati, tunjukkan hati-hati kami kepada jalan ketaatan kepadamu. Jadi kita kena selalulah memohon ketetapan hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
kita kena selalu banyakkan doa jugalah untuk hati kita. Gitu. Ataupun kita boleh lazimi doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang bermaksud, ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati-hati kami kepada agamamu. Jadi sebenarnya amatlah penting lah untuk kita sentiasa memohon kepada Allah agar kita memohon kepada Allah ketetapan hati, agar kita sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT bila kita hidup mati ni. Jadi kita boleh lazimilah doa-doa ni di akhir solat fardu kita. Sebenarnya banyak sebenarnya doa-doa yang berkaitan dengan hati ni, macam surah Taha. Sebenarnya sangat-sangat banyak kalau kita nak kaitkan dengan hati kita sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat semua sebenarnya dah kira macam sahabat-sahabat semua pun dah terbiasa sebenarnya dengan doa-doa ni, dengan doa-doa ketetapan hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Yang setiap kali kita selepas solat kita baca doa tu, kita lazimi doa tu. Okay, terima kasih sahabat-sahabat semua. Itu saja. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.